beri sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah. Okay, hai, Assalamualaikum. Bersama saya dengan Nur Aisyah dan dalam segmen Dapur MMACP. Hari ini kita bersama dengan orang yang sama, chef yang sama, iaitu Chef Azrul. Terima kasih Cik Aisyah. Cik Azrul sihat? Sihat Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey, hari ini kita punya menu yang kita bersama chef yang sama tapi menu yang berbeza. Okey, untuk pengetahuan semua, di Mini Malaysia kita ada promotion, masih berjalan lagi promotion cuti sekolah. Antaranya kita ada promotion swimming pool untuk harga dewasa RM8 dan untuk harga kanak-kanak RM5. Selain itu juga kita juga ada aktiviti riadah ataupun aktiviti sukarlasak seperti macam ATV. ATV tu antara yang aktiviti sukarlasak yang paling famous sekarang ni. Dan juga kita ada memancing, kita juga ada memanah, kita juga ada wall climbing. Selain itu juga kita ada juga permainan tradisional. Permainan tradisional ni dia akan terdapat dalam rumah-rumah tradisional yang ada di dalam rumah Malaysia ni sendiri. Okey, Cik Azrul, cuba Cik Azrul tahu tak apa mainan tradisional yang ada dalam Mini Malaysia ni? Oh, so saya nampak tadi macam ada congkak, capti, lepas tu ada kukuh kelapa. So sekarang kita dekat rumah Kedah, saya tengok ada betul. orang buat demonstrasi kukuh kelapa. So dia orang buat cara tradisional lah. Okey, sekarang hari ini kita punya segmen dapur, kita berada di pekarangan Rumah Kedah. Betul. Rumah Kedah sendiri ni kita ada macam Cik Azrul cakap tadi, kita ada aktiviti kukuh kelapa. Tu adalah salah satu aktiviti tradisional yang orang dulu-dulu buat. Sekarang semua orang guna mesin. Betul, sekarang orang guna santai kotak. Betul, yang lagi mudah. Jadi kalau nak tahu ataupun nak rasa sendiri macam mana kukuh kelapa secara tradisional, bolehlah datang ke Mini Malaysia dan jangan lupa singgah di Rumah Kedah. Betul. Okey, jadi hari ni kita punya menu Cik Azrul. Okay, first kita punya menu utama adalah mi kari. Saya nak buat mi kari. Tapi untuk sampingan kita nak buat cucuk udang. Tetapi sebelum kita buat mi kari, kita kena bancuh tepung untuk cucuk udang. Sebab dia gunakan mauripan sebab dia nak perlu kembang. So selepas kita buat mi kari nanti baru kita macam goreng cucuk udang, kita bancuh dulu. Okay. First of all kita bancuh tepung dia. Kita gunakan tepung gandum. So sekarang ni kita nak bancuh tepung gandum dengan Tepung mauripan. mauripan dengan sedikit kunyit untuk dia punya bancuhan. Okey. Sikit. So tepung ni boleh makan untuk berapa orang Cik Azrul? Ini dalam 3 ke 4 orang. 3 ke 4 orang. Okey, jadi tepung ni kita akan letak dengan mauripan dan juga serbuk kunyit. Dan Lepas tu sedikit kita garam. tuangkan dia dan sedikit garam. So, kita memberikan. Alright. So, kita bancuh dengan air. Macam mana kita nak tahu sukatan air tu secukupnya? Kita tengok kepekatan tepung tu. Kalau contohnya kita tengok tepung tu dah pekat, okey, maknanya dah. Kita tengok jugalah bergantung kepada kepekatan tepung tu. So air pun kita kena sisi sikit sebab takut tepung ni nanti dia terlampau cair. Nanti dia tu tak sedap. Kalau kurang kita boleh tambah, kalau terlebih banyak pula tepung kita Betul. perlukan. Okey, jadi untuk hari ni kita akan buat menu mi kari, okey. Dan juga cucuk udang. Okey, untuk cucuk udang kita hari ni kita akan makan dengan apa Cik Azrul? Dengan kuah sos cili, kuah cili. Sos cili. So kita akan bancuh sos cili juga ke hari ni? Okey, maafkan saya lah. Jadi kita sedang menggaul ataupun menggaul lah kan kita panggil tepung tu sehingga sebati.
Boleh ke kita letak rempah-rempah lain dalam cucuk udang ni? Itu saya tak pasti sebab saya biasanya buat ni tok kunyit saja. Tak pernah lah. Okey. Untuk bancuhan cucuk udang ni saja bancuhan dia. Jadi cucuk udang ni kita cuma memerlukan tepung, morifan, Kunyit dan sedikit garam. dan So ada orang sedikit akan suka juga dia tahu telur, tapi saya tak tahu telur. Oh, so kalau sesiapa yang nak tambah rasa, kalau apa bezanya letak telur dengan tak letak? Garing dengan tak garing je. So telur ni function dia untuk menggaringkan. So kalau orang letak telur, dia lebih garing lah. Cukup lah. Okey, selain itu kat sini saya boleh terangkan apa yang saya nampak dekat sini untuk buat mi kari dan juga cucuk udang. Kita ada kentang, kita ada tahu, kita ada kelapa, Santan kelapa, santan kelapa. Kita ada rencah ayam. rencah ayam ni, rencah ayam. Ini rencah ayam. So kita gunakan halia, penumis, bawang merah, cili kering, rempah kari, garam, perisa makanan dengan bawang putih. Bawang putih. Dan of course lah kita punya mi. Kalau kita nak makan mi kari tak ada mi, betul tak? Betul. So selain daripada mi kari ni, kuah mi kari ni juga kita boleh makan kalau dengan cucuk udang pun boleh ataupun roti jala. Roti jala. Jadi makan dengan roti pun sedap juga kan? Betul. Kuah kari ni. Okey, hidangan kita hari ni adalah hidangan yang kegemaran, boleh kata kegemaran rakyat Malaysia. Betul. Cik Azrul, mi kari antara makanan-makanan yang popular jugalah yang ada di Malaysia. Dengan dia punya keistimewaan mi kari ni, dia punya rasa lemak-lemak dia, rasa pedas dia dan juga confirm sedap. Kan? Betul. So bancuhan mi tepung dah siap. Okay, So kita kena tunggu dalam 10 ke 15 minit untuk bagi yeast tu kembang. Dia kembang. So lepas ni kita akan bancuh teruskan dengan mi kari lah. Alright, ke sana. Okay, first of all untuk mi kari. Dia kembang dia, kita biarkan dulu. So kita akan menjimat masa dekat sini. Lepas kita dah bancuh, kita biar, jadi kita boleh start dengan menu utama kita pada hari ini. Okey, betul Cik Aisyah. Mi kari. So first ada orang dia akan suka makan mi kari ni, halia ni dia blender sekali dengan bawang putih merah. Tapi ada orang dia akan mayang je. So hari ni kita mayang je halia ni. Jadi Cik Azul lebih suka mayang daripada blender. Betul. Okey. Untuk mayang halia ni, Cik Azul jenis yang suka nipis-nipis ke, tebal-tebal ke, panjang-panjang ke? Dia lebih eloknya nipis-nipis sebab halia ni dia menambah perisa. Betul. Okay, selain tu apa lagi yang kita perlu buat? Apa lagi Cik Azul yang nak? Sebab untuk bahan tumisan dia kita perlukan halia, bawang putih, bawang merah kita dah blender. Sekejap Alright. Jadi So untuk hidangan kita hari ini, bawang putih, bawang merah kita blender, dah siap blender. betul. Dan sekarang ni kita nak tumis. So kita nak tumis dia, kita isikan minyak. Okay, kita isi minyak. Minyak tu perlukan berapa banyak Cik Azul? Sikit ke? Sikit je. Tak payah, dalam 2 sudu untuk menumis sahaja. So minyak, kalau terlebih minyak nanti dia jadi apa Cik Azul? Kuah kita jadi banyak minyak lah. Jadi sekarang ni kita nak menumis dulu kita punya bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah. Alright. Sebelum tu kita kena tumiskan dia yang 4 beradik ni dulu. 4 sekawan. 4 sekawan ataupun 4 beradik lah. So kita ada bunga cengkeh, bunga lawan dengan kulit kayu manis. So kita tumis. So kita ada kulit kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang dengan buah pelaga. Buah pelaga. Okay, so kita Right, so sekejap kita tunggu kulit kita kena panas. tunggu dia punya minyak panas dulu. Jadi seeloknya minyak panas ke tak panas? Okey, So, untuk tunggu. penonton di Facebook kita, pada hari ini kita ada segmen Dapur MMACP, okey, di Mini Malaysia. Okey, di Mini Malaysia kita juga ada promotion yang sedang dijalankan adalah promotion cuti sekolah. Di mana kita ada swimming pool untuk harga dewasa RM8, untuk harga kanak-kanak RM5. Selain itu juga kita ada aktiviti lasak, sukan lasak seperti ATV dan kayak. ATV dan kayak, aktiviti ini memerlukan perlulah booking dahulu. Okey. Sekarang ni kita tengah nak tumis bahan-bahan basic lah
orang orang kata Betul, apa-apa kita perlukan bahan basic. Bawang merah, bawang putih, halia itu adalah bahan basic. Ya betul. Ah, Jadi lepas itu ada apa-apa lagi yang perlu dipotong-potongkan? so kita kena tumis dia sampai dia garing, naik bau. Lepas tu kita akan masukkan cili kering. Kejap lagi. Okey, boleh masuk. So kita kena tumis dia sampai garing dululah. So kita memerlukan bahan-bahan tumisan kita tu sampai garing. Betul, sampai dia naik bau. Lepas tu baru kita masukkan. Lepas tu kita baru masukkan kita punya cili Serbuk cili kering kita. kering. So, Okay. Cik Aisyah pernah masak mi kari? Nah, saya tak pernah lagi masak mi kari. Suka makan mi kari? Tapi saya suka makan. So mi kari ni dia macam-macam jenis lah. Ada mi kari nyonya, ada mi rebus. Dia perbezaan ada beza antara mi kari dengan mi rebus. So mi kari kita buat dia cuma menumis dia kosong je. Kita buat rebah macam biasa. Mi rebus ni kita guna keledek. Sebab dia punya kuah tu dia macam likat-likat. Betul. So dia lagi manis sebenarnya mi rebus ni. So sekarang ni kita nak masukkan kita punya Okay, kita masukkan cili kering. dan tumis dia sampai pecah minyak tu. Betul. Kita tumis dia sampai garing dan pecah minyak. So untuk cili ni kalau kita tak masak betul-betul dia jadi Boleh datangkan sakit perut. Betul. Dan rasa dia pakai rasa lain. Dia mungkin tak sedap, kita tak tahu, tapi lebih elok kita garingkan kita punya cili tu, masak Sampai sempurna. Sampai dia pecah minyak lah. Sampai betul-betul garing. So kita boleh masukkan kita punya rempah kari. Ini rempah kari ni terpulang kepada orang. Biasanya diorang akan suka rempah kari banyak. Ada orang akan suka rempah kari sikit. Ada beza ke rempah kari tu dengan rempah kari? Ini serbuk kunyit. Ini rempah kari. Rempah kari ada dua jenis. Rempah kari ikan dengan rempah kari daging. Jadi hari ni Cik Azul kita guna rempah kari apa? Rempah kari daging. Rempah kari daging. Okay, so kalau siapa yang suka kari dia pekat, bolehlah letak kari dia banyak. Kalau siapa yang suka kari dia ala macam saya, bolehlah kurangkan dia punya serbuk kari tu sendiri. Jadi step-step kita untuk nak masak mi kari, jangan lupa kita memerlukan bahan-bahan asas iaitu bawang merah, bawang putih dan juga cili halia dan 4 sekawan. Betul. Jadi sekarang ni kita sedang menunggu untuk kita punya dia punya cili Garing. tu garing. Jadi macam mana kita nak tahu cili kering tu? Okey, kalau Cik Aisyah perhati, cili kering ni dia cepat garing. So kalau dia mula-mula kita tumis tu dia akan bawa rasa macam cili tu lah. Kalau bila dia dah garing bermaknanya dia macam kering sikit. So dia akan cara macam ni, maknanya dia dah garing lah. Jadi cili tu sendiri akan keluarkan minyak dia. Betul. Dia akan jadi macam seperti berketulan. Bermakna cili tu dah garing lah. Lepas tu warna dia pun akan bertukar ke warna pekat sikit. So untuk kita tahu macam mana cili kering kita dah masak ke belum, dia akan pecah minyak satu. Lepas tu dia akan lebih pekat warna. Warna dia lebih pekat. Dan juga okay, so sekarang ni ini adalah rupa kita punya cili kering. Okay, so ni dia dah garing. kita tunggu dia garing. Dia dah nak garing. So pastikan dia garing betul-betul untuk mengelakkan So kita boleh masukkan ayam. Kita punya rencah. Kita boleh gantikan ayam ni sama ada dengan kerang ataupun udang. So hari ni menu kita hari ni kita menggunakan ayam. Betul. Kalau penonton di rumah tu nak menggunakan bahan-bahan yang lain seperti kerang dan udang pun boleh. Betul, tak ada masalah. Kalau nak letak semua sekali pun tak apa. Jadi meriah lah. Jadi jadi kita nak letak kita punya ayam. okay, so ayam ni sendiri akan keluarkan air. So kita tak payah masuk air dululah. Kita tengok kalau air ayam ni dah banyak, maknanya kita kena jangan isi air. So kita boleh masukkan kentang. So kentang ni boleh minta kita potong dadu lah. Cik Aisyah boleh tolong saya untuk potong dadu. Nak tebal-tebal sikit ke? Potong dadu. Boleh.
Jangan terlampau kecil, jangan, kayaknya sedang-sedang je lah. So macam ni ke? Boleh tak? Boleh Cik Aisyah. Okay. Jadi kalau untuk potong kentang ni, kita jangan terlalu besar atau terlalu kecil lah. Betul. Jadi rasa dia takkan sedap. Ataupun kita tak rasa kentang tu sendiri. Macam kurang kepuasan untuk makan kentang. Okey, pada penonton-penonton di Facebook kita, hari ini kita berada di rumah pekarangan Rumah Kedah ya. Dan di Rumah Kedah ni dia punya aktiviti tradisional adalah kukuh kelapa. Jadi untuk penonton-penonton yang ingin nak tahu macam mana cara kukuh kelapa secara tradisi tu, bolehlah datang ke Mini Malaysia. Sekarang ni kita ada promotion musim cuti sekolah yang akan berakhir tak lama lagi. Jadi bolehlah datang sementara promotion ini masih dijalankan. Alright Cik Okey Aisyah. Cik Azrul, sekarang ni kita nak tunggu Boleh apa? masuk kentang dah. Alright, sekejap. Sudah ke? Sudah. Okey, jadi selepas tumis bahan-bahan asas kita dan juga campur dengan cili kering. Lepas tu kita masukkan ayam, lepas itu kita masukkan kentang. Lepas tu kita masukkan sikit air supaya kentang ni empuk. Berapa lama nak tunggu kentang tu empuk? 10, dalam 5 minit, 5 ke 10 minit lah. Tengok saiz kentang kita. Kalau Cik Aisyah masukkan besar-besar tadi tu memang makan 10 minit lah. Ni dalam 5 minit dah boleh masuk air semula. Kita kena menunggu dia empuk. Okay, jadi antara menu-menu mi kari yang kita ada, mi kari biasa ataupun mi kari nyonya. Mi kari nyonya kita ada mi rebus juga. So mi rebus ni dia pakai keledek. So kuah dia nampak lagi likat dan lagi manis lah daripada ni. So biasanya orang akan gunakan mi rebus tu, orang akan gunakan rencah daging. Oh, mi rebus guna rencah daging dan juga keledek. Ada yang guna kacang tanah ke untuk mi rebus? Itu Pulang. tu pulang beras. Biasanya kacang tanah tu menggunakan untuk kuah kacang. Okey, jadi kita ada soalan-soalan di FB kita. Soalan dia berbunyi begini, Cik Azrul. Tips hilangkan rasa pahit pada mi kuning. Macam mana kita nak tips? Okey, so sebenarnya untuk pengetahuan semua, mi kuning ni sebenarnya dia ada kapur. So nak hilangkan pahit dia, sebelum kita masak ataupun sebelum kita makan, kita perlu cuci dan celur dia dulu. Cuma kita kena didihkan air, celur dalam 2 ke 3 minit sebab tak nak hilangkan dia punya rasa kapur tu. Sebab itulah, kapur tu ada fungsi untuk dia biarkan tahan lama lah. So kita nak hilangkan, kita kena rebus ataupun cuci air dengan lalu air panas lah. So sebab tu kalau orang rasa makan rasa pahit sebab dia panas rupanya. Rupanya dia panas kat situ. Ya, betul. Sebab kita menggunakan sudut yang besi kan, jadi dia panas sikit lah. Jadi selepas kita tunggu, sementara kita menunggu dia punya kentang dan ayam tu empuk dan masak, kita boleh lah biarkan dia selama 5 minit ataupun ke 10 minit, ikut kepada saya rasa betul letak bawang macam ni. Jadi dia tak panas. Ya Cik Azrul? Okay. Ya Cik Azrul, kita kembali kepada macam mana nak hilangkan rasa pahit kepada kat mi kuning ni tadi. Kita kena celur macam saya cakap tadi, kita kena celur supaya dia punya kapur tu hilang. Betul. Jadi untuk menambahkan kelezatan dalam kita punya masakan ni, untuk menghilangkan kita punya potong, macam orang kata, alah potong steam lah, rasa mi Tu rasa kapur. So kita kena sedap dah. Ni pula kita potong lain pula. betul. Kena basuh, bilas dia bersih-bersih dan lalukan dia dengan air panas. So mi ni kentang dah nak empuk. So kita boleh tambah air lah untuk kuah dia. Nak empuk. Okey. Okey. Okey, Cik Azrul. Okay. So lagi nampak lebih jelas kita punya cara-cara memasakkan mi kari kita. Astagfirullahaladzim. Okey Cik Azrul, ada sesetengah orang dia time tumis tu dia akan letak sekali garam dengan perisa makanan. So bagi tips Cik Azrul sendiri, macam mana Cik Azrul akan menggunakan yang mana satu? Sebenarnya kalau kita tengah menumis cili tu, kita letak garam dulu, itu lagi mencepatkan proses untuk cili tu garing. Itulah fungsi orang kalau masa menumis tu dia masukkan garam dan
Biasanya orang akan masuk garam untuk cili tu cepat garing. Oh, jadi kalau kita masuk garam dulu tu tak ada tips-tips orang dulu lah. Betul. Kalau macam nak makanan tu sedap, letak time dia tumis lah. Jadi sebenarnya itu bukanlah nak kata kalau tak buat macam tu dia tak sedap, betul tak? Betul. Itu adalah faktor-faktor untuk macam ni kita nak masakkan lagi cili kering tu. Okey, sekarang ni kita So sementara tunggu kuah mendidih, kita boleh potong kita punya tahu lampung. Biasa orang akan gunakan tahu lampung. Okey. So ini rupa tahu lampung yang siapa tak tahu kat luar tu. So kita boleh potong lah. Sama ada kita nak belah dua. Biasanya kita akan belah dua. Tapi ada orang dia tak suka besar-besar. So ini rupa tahu lampung. So kejap saya cuba potong satu untuk tunjuk isi dalam dia. So inilah rupa tahu lampung yang dalam tu. So kita nak potong dua Boleh. sahaja. Kita boleh potong dua ataupun potong tiga. Potong je. Okey. So Cik Aisyah boleh tolong saya potong macam tu Boleh. Saya akan potong tahu lampung ni. Jadi segi tiga. Jadi kepada orang yang tak suka makan tahu ni macam mana pula Cik Azul? Boleh gantikan? Dia boleh ke ganti dengan fishball, fishcake ataupun telur puyuh. So selain menggunakan nama tahu ni, Tahu lampung. tahu lampung. Kalau pada yang orang tak suka menggunakan tahu lampung ni, bolehlah ganti dengan fishball. Fishcake ataupun telur puyuh. Biasanya orang akan pakai telur puyuh lah. So memang tu sebagai pengganti je lah untuk nampakkan lagi kuah kita lebih meriah. Okay, sekarang ni sementara menunggu air pula. Kita punya masakan tu masak. Kita potong tahu lampung ni. Betul. Okay, setelah itu kita boleh ada apa-apa info yang penonton sendiri boleh tahu tentang Cik Azrul. Okey Cik Aisyah, macam minggu lepas saya ada nampak masa kita punya segmen minggu lepas, saya ada nampak macam orang tengah buat rakaman-rakaman. Dekat Mini Malaysia boleh buat macam tu ke Cik Aisyah? Oh, Mini Malaysia buat rakaman, maksudnya rakaman untuk syuting macam tu ke? Betul. Lepas tu saya nampak juga ada pengantin datang. Macam tu. Betul, boleh. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, ada sesiapa yang nak datang sini untuk penggambaran ke apa ke. So kita boleh juga inform kepada Mini Malaysia dan bagi tahu, dan boleh untuk lebih terang lagi informasi-informasi yang anda ingin tahukan, bolehlah hubungi kepada talian 013-313-8686. Oh, itu bermakna kita boleh buat rakaman ataupun macam contohnya pre-wedding punya photoshoot pun boleh lah? Ya, boleh. So macam tu bayaran dia macam mana? Macam tu penonton-penonton tu kita akan contact dengan kita punya bahagian HR dulu, dan dia akan bagi tahulah detail macam mana. Kita kena hubungi Mini Malaysia lah untuk tahu detail lagi lanjut. Ya, betul. Okey, faham. So sebab minggu lepas saya ada nampak macam tu. So kita tunggu. Jadi selain datang untuk berjalan dengan keluarga, kat sini pun boleh datang untuk jalan bergambar dan sebagainya. Okey, kita ada lagi soalan di Facebook kita. Okey, soalan ni macam tujukan kepada chef ya. Okey. Chef ada buat jualan mi kari ke? Untuk jualan, masa sekarang saya tak ada buat jualan untuk mi kari. Untuk makan sendiri ataupun makan kenduri-kenduri tu ada. Tapi untuk sebagai jualan buat masa sekarang belum lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada permintaan, insyaAllah kita akan cuba buatlah. Jadi kalau untuk tempahan-tempahan bolehlah juga berkomunikasi. Boleh, untuk bertanya macam pakai masakan pun boleh, tak ada masalah. Untuk tanya untuk tempahan apa benda pun boleh. So saya tak ada masalah. So boleh je kontak saya ataupun lawati saya punya Facebook ataupun Instagram untuk tanyakan soalan. Betul. Okay. So kita punya tepung ni macam mana kita nak tahu dia dah naik? Okey, kalau Cik Aisyah nak tahu tepung tu kalau dia dah kembang, dia akan lebih ringan. So kita ada perbezaan. Masa kita bancuh, lepas tu dengan kita angkat, dia akan lebih ringan. Bermakna tu dah mauripan tu dah hidup dah aktif. So sekejap Boleh tak saya tahu serba sikit hobi Cik Azrul? Hobi saya. Saya nak cakap pun sekarang. Ya, biasanya saya selalu main badminton. Macam tu je lah.
Kadang saya lebih suka masak lah kat rumah. Hobi saya kiranya yang utama adalah masak. Kadang kat rumah saya bosan-bosan saya masak. Jadi selain daripada memasak, lifetime Cik Azrul sendiri dia juga suka bermain badminton. Betul. Salah satu hobi Cik Azrul. Okey, kepada penonton di luar sana, hari ini kita bersama dengan Chef Azrul, atau kita panggil dia Cik Azrul, Panggil Cik Azrul. dalam segmen Dapur MMACP ni. Jadi untuk menu kita hari ini, kita ada menu utama kita adalah menu mi kari. Mi kari, Dan kita punya pencuci mulut adalah cucuk udang. cucuk udang. Dia hidangan sampingan. Pencuci mulut dia manisan. So ini adalah hidangan sampingan kita adalah cucuk udang. So biasanya orang akan makan dengan kuah kacang ataupun kita makan dengan kuah cili. Cucuk udang ni juga orang boleh buat juga dalam masuk dalam mi rojak. So mi rojak tu dia akan makan dengan kuah kacang. So itulah, kadang cucuk udang ni sendiri banyak keistimewaan dia. Jadi ada setengah orang dia tak panggil cucuk udang, dia panggil jemput-jemput udang. Jemput-jemput udang. Ya, sebab jemput-jemput udang asalnya daripada kita goreng dia menggunakan jenis jemput-jemput. Macam jemput-jemput tu orang pakai jemput-jemput udang. So cucuk udang ni nama baru dia, cucuk udang. Okey. Untuk menu kita hari ini semua adalah menu yang ringkas dan mudah untuk disediakan di rumah. Jadi penonton bolehlah buat sendiri di rumah dengan mengubah suai dengan cara sendiri. So kalau ada yang penonton macam nak tambah udang ke, Betul, boleh. tambah fish ball, fish cake pun boleh. Biasanya orang akan lebih suka makan mi kari tu lah, mi kari kerang. Sebab mi kari kerang adalah bahan utama yang boleh masak dalam kerang lah. Ya, dalam mi kari. So dia orang akan masukkan kerang. So selain, ada orang juga tak boleh makan kerang, so dia akan menggantikan dengan ayam ataupun daging. So masakan ni sebenarnya adalah kreativiti kita sendiri. Betul, kan? kehendak kita nak isi apa. Dan yang paling pasti dijamin sedap. Sedap. Senang, cepat, mudah, kreatif sendiri, boleh tambah itu, boleh tambah ini dan dijamin sedap. Okey. So kita sementara kita tunggu kuah melegak. So Encik Aisyah, dekat Mini Malaysia ni kita ada persembahan kebudayaan. Saya dengar. Betul. So kalau persembahan kebudayaan tu setiap pukul berapa? Okey, untuk persembahan budaya pada sekarang musim cuti sekolah ni kita ada pukul 11, Okey. pukul 2.30 dan juga pukul 4 petang. Memang hari-hari ada persembahan lah. Ya, setiap hari akan ada persembahan. Dia akan mengikut segmen dia lah macam tu So sebab saya masa tu ada dengar juga bunyi kat pentas tu ada tarian semua. So itulah persembahan kebudayaan. Jadi kalau nak tahu macam mana persembahan tu dah start ke belum, nanti akan ada lagu yang dimainkan di pentas teja tu sendiri dan ada announcement daripada Pak Wan kita. Oh, kiranya Pak Wan akan announce lah. Okey, faham. Pukul 11 nanti ada start. Okey Cik Aisyah, kita tengok kita punya kuah dah hampir melegak. So kita boleh prepare untuk dengan tahu lampung lah. So tahu lampung. So tahu lampung ni kita nak masukkan dia betul-betul dah melegak ke ataupun Biasanya orang akan masuk dalam time melegak. Ataupun ada orang masukkan dia lebur sekali, lepas tu dia tunggu melegak sekali, lepas tu dah siap. So ni, dan ni kita masukkan, lepas tu baru kita masukkan santan. Tengok dia punya tekstur terapung, sebab tu kita panggil dia tahu lampung. Jadi tahu ni sendiri kita macam nak biar dia rangup, kekalkan kerangupan dia ke ataupun kita nak buat dia sampai layu? Kita buat sampai layu. Okey. Kita nak lecurkan tahu lampung itu sendiri. Okey. Pada penonton-penonton di Facebook kita hari ini, kita punya menu utama adalah mi kari dan juga cucuk udang. Okey, di Mini Malaysia kita masih menjalankan promotion musim cuti sekolah. Antara promotion yang kita ada adalah swimming pool untuk harga dewasa RM8 dan kanak-kanak RM5. Selain itu kita juga ada permainan tradisional yang disediakan di dalam setiap rumah tradisional. So kita ada 13 buah rumah tradisional di dalam Malaysia sendiri. Ya, Okay, betul. Antara permainan tradisional dia kita ada congkak, caklik, carom, lagi kita ada sumpit. Kiranya semua permainan tradisional dekat sini lah. Ya, betul. So memang setiap rumah tu memang ada permainan dia tersendiri. Mengikut negeri ke macam mana? Dia setiap satu rumah ada satu permainan tradisional. Jadi Oh, I see. Faham. kalau macam rumah Sarawak, dia ada sumpit sebab kita tahu Sarawak tu terkenal dengan Sumpit. Okey, faham. Ya, betul. Okey Cik Aisyah, so kuah kita tahu lampung tu kita boleh masukkan santan lah.
Okey, lepas kita punya kuah mendidih, kita akan masukkan santan. Macam mana kita nak tahu sukatan santan tu? Ke tengok juga kepekatan kuah tu. Ada orang suka santan, makan kuah dia berlemak. Selain daripada kita boleh guna santan, ada orang akan gunakan susu cair ataupun susu sejat lah. Lemak berkrim tu, dia orang akan menggantikan santan sebagai dia punya apa? Jadi biasanya yang menggunakan susu tu kebiasaannya masakan mi kari nyonya, betul tak? Betul. Jadi beza antara mi kari biasa dengan mi kari nyonya, diorang menggunakan sedikit susu cair. Kalau siapa-siapa yang nak try untuk letakkan susu cair tu tiada masalah. Betul, tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita nak tambahkan kita punya Sedikit rempah kari. kari sebab kita nak kari yang pekat. Cik Azrul sendiri suka yang mana? Saya mana-mana boleh. Semua Yang lagi yang pekat bermakna lagi sedap. Ya betul. Okey, kita juga ada soalan di Facebook kita. Soalan dia berbunyi tahu lampu ni tak perlu rendam dulu ke? Untuk rendam tu jarang orang buat, tapi kita biasanya akan lalukan air dulu. Kira cuci dulu Cuci sebelum kita potong-potong lah. So lepas dah cuci baru kita potong, baru sedia untuk masukkan dalam makanan Jadi kita. kita tak perlu nak rendam lama-lama sebab Betul. dalam kita punya lauk pun kita nak rendam dia dalam tu juga. Betul, sebab nanti tahu lampu ni dia jenis serap air sikit. So nanti kita punya kuah tu akan jadi cair kalau kita dah rendam lama. Jadi bila kita masukkan di dalam makanan, dia keluarkan air dia juga, jadi dia akan jadi lebih cair lah. Betul. So kita boleh masukkan garam dengan sedikit perisa untuk kita punya mi kari. Dah nak hampir siap dah. Kita akan masuk garam dan juga perisa makanan. Okey, pada penonton Facebook kita di luar sana, kita masih di Mini Malaysia masih lagi menjalankan promotion untuk musim cuti sekolah yang akan berakhir tak lama lagi. So antara promotion yang kita ada adalah swimming pool untuk harga dewasa RM8 dan juga kanak-kanak RM5. Selain itu kita juga ada aktiviti lasak seperti ATV, memancing, kayak dan juga kita ada wall climbing. Okey. So, mi kuah dah nak siap. So kita boleh untuk hidang lah. Kita boleh siapkan untuk hidangan. Letak kita punya mi kuning. Mi kuning. Okay. So sekejap. Selain itu, dekat Mini Malaysia juga ada menyediakan package nostalgia iaitu makan berhidang. So untuk keluarga-keluarga yang nak tempah untuk nostalgia makan berhidang ni bolehlah hubungi di talian 013-313-8686. Kira itu hotline Mini Malaysia sendiri lah untuk sebarang pertanyaan ataupun sebarang maklumat. Nak apa-apa, macam nak maklumat, nak booking ke, nak tanya dengan lebih lanjut ataupun nak buat event sendiri pun boleh contact di talian 013-313-8686. So kita punya kuah dah hampir siap. Tunggu dia melegak sekejap. Lepas tu kita boleh hidang. So biasanya orang akan letak hidangkan mi kari dengan telur, timun dengan cili hidup yang berwarna hijau. So kita punya hiasan untuk mi kari adalah telur rebus, timun dan cili hijau. Cili hijau. Biasa orang akan buat macam tu lah. So dah nak siap. Okey. So kita boleh serve. Okay, jadi untuk para penonton di luar sana, selain mi kari kita juga ada mi kari nyonya. Mi kari nyonya tu kita just cuma tambah susu cair sedikit saja. Okay. Sekejap So nampaknya bau dia dah naik dan melazatkan. So dah siap. Inilah dia mi kari. Okay. Okey, sini. Dan kita hiaskan dia dengan telur. Okey, satu dah siap. Okay. So pada hari ini selain kita ada aktiviti yang berada di Mini Malaysia, kita juga ada promotion
promotion musim cuti sekolah. Masih Yang masih promosi berjalan. masih berjalan lagi. Sampai bila tu Cik Aisyah? Sampai pertengahan bulan 1 ni. Pertengahan bulan 1, which mean 20 hari bulan. Dia punya tarikh tu mungkin dia akan diketahui nanti. So Okey. untuk siapa-siapa yang nak datang tu bolehlah datang sementara promotion ni masih berjalan. Okey, faham. Jadi kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Nantikan saya dengan Cik Azrul sekali lagi dalam kita punya menu kedua iaitu masak cucuk udang. Okey. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari akan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah. Lagu Mami! Oh, Mami! Masalah, apa ramai kau tak nak? Mami buat sini dulu. Cepatlah masuk. Naiklah. Apa tahu kau main carom? Kalau tak tahu, mainlah Pulau Pinang, kan? lautannya biru, hai pantainya bersih, ku terpaut, oh budinya. Lagu Mami! Oh, Mami! Masalah, apa ramai kau tak nak? Mami buat sini dulu. Cepatlah masuk. Naiklah. Apa tahu kau main carom? Kalau tak tahu, mainlah Pulau Pinang, kan? lautannya biru, hai pantainya bersih, ku terpaut, oh budi. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat
Hasrat yang tersirat semakin kuburu, bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu, bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para-para penonton yang berada di rumah sana, yang hari Ahad, kepada saya yang suri-suri yang boleh lakukan kita dalam segmen Dapur MMACP. Okey, jadi bersama saya hari ni Malaysia dan Welcome back. Azrul. Ya, betul. Ya. Okey. Sementara menunggu minyak kita panas, okey, sekarang ni kita nak buat cucuk. Kita nak menggoreng cucuk udang yang kita dah bancur tepung kita tadi. So kalau kita boleh tengok kat sini, dia punya tepung tu dah kembang dah. Nampak dia dah agak, dia texture dia dah lebih ringan. So Okey, pada saya masa kita ulang sekejap. okey. Sebelum kita mulakan kita punya menu utama mi kari tadi, kita dah bancurkan Betul. tepung ni dengan Dah lebih awal sebab kita nak biarkan mauripan dia lebih kembang. So kita bancur bahan dia adalah sama, tepung gandum, sedikit kunyit, sedikit garam dan sedikit menggunakan air. So kalau untuk garing kita akan letakkan telur. So sebiji telur lah. So kita kena gaul dia sampai sebati. Kita agak-agak aduk dough kita tu agak lembut. Lepas tu kita kena perak sekejap supaya yeast tu aktif. biarkan dia selama 5-10 minit. Betul. Dan inilah hasil dia punya tepung yang dah dinaik, orang kata mauripan dia tu dah aktif Dah kembang. dah Ah. so dia akan jadi begini. Okay, betul. Okey. So bahan-bahan untuk kita menggoreng, kita perlukan sedikit toge untuk kita bancurkan dalam tepung. Lepas tu kita menggunakan udang. Nama pun cucuk udang kan. Supaya kita gunakan udang. So udang ni depend kepada orang buat tu. Kalau kita rasa nak letak udang, kita boleh letak udang. Kalau kita tak nak letak pun tak apa. Tapi kalau tak udang jadi tak enak lah. Tapi Bang jadi cucuk je lah maknanya. makan cucuk. Jadi itu namanya dah jadi jemput-jemput biasa. Jemput-jemput biasa, betul. Okey, selain menggunakan udang, kita boleh tak guna bahan-bahan lain? Bahan-bahan lain maksudnya macam ayam ke semua. Biasanya tak ada orang guna pun. Biasanya akan menggunakan udang sahaja. Jadi kalau cucuk udang biasanya akan guna udang saja. Okey, betul. So nak menggoreng tu, kita kena pastikan minyak kita banyak sikit. Sebab kita nak goreng cucuk udang ni, kita nak kena rendam kita punya acuan. cucuk udang tu. Besok kita akan pakai senduk. So kita akan rendam senduk kita dalam minyak panas dulu. Supaya dia punya dough tu tak melekat dekat senduk masa kita nak menggoreng nanti. Biasanya orang dulu-dulu dia akan korek dengan sudu, dia letak macam tu je. So tapi kita nak letak udang, dia perbaharui, kita kena pakai ni. So selain daripada ni, kita boleh guna acuan lain pun boleh. Yang berbentuk bulat atau Betul. Okey, untuk menggoreng cucuk udang ni kita perlu panaskan minyak. Dalam masa sama kita juga perlu memanaskan Rendamkan kita punya acuan. dia punya acuan yang kita nak gunakan. Sebab ni kita nak letak udang dekat belah atas. Ada orang dia akan campurkan sedikit tauge dengan udang tu, sekali dia akan potong halus-halus. Dia akan masukkan dalam tepung. Okey, jadi untuk masak cucuk udang ni, biasanya cucuk udang ni orang malas nak makan sebab dia banyak minyak. Jadi antara tips-tips Cik Adul sendiri, macam mana nak kurangkan minyak dalam untuk memasak Okey. cucuk udang ni? So kita tengok kita punya cucuk udang dah kekuningan. Kita kena angkat tapis dia dulu. Tapis dengan penapis minyak lah. Supaya minyak dia tu turun semua. Sebab ada orang akan angkat terus serve. So ataupun kita boleh letakkan tisu dekat bawah kita punya pinggan Ya. untuk minyak tu lebih
turun ke bawah. Serap pada Betul. tak serap lagi kat makanan. Ya, betul. Okay. Jadi selain cucuk udang, apa lagi yang makanan yang Cik Azul suka makan macam waktu pagi ataupun waktu orang kata petang-petang tu minum petang? Oh, biasanya saya akan suka buat kuih lah, macam kuih dahulu, kuih kaswi, kuih tepung pelita, macam tu lah. Ataupun kuih karipak, kuih donat. Kalau ikut ke lapangan, kalau rasa macam kita nak makan benda tu, kita buat je. Okey, biasanya orang Malaysia ni akan makan cucuk udang waktu sarapan pagi. Betul. Ataupun minum petang-petang pukul 4 tak tahu nak buat apa kan. Okey, pergi kedai beli cucuk udang. Jadi, cucuk udang ni taklah susah panas, jadi bolehlah buat sendiri dekat rumah. Bahan-bahan dia pun senang saja menggunakan tepung, morifan, Betul, tak banyak pun. serbuk Kunyit garam, dan sebiji telur. telur dan juga udang dan Tauge. Okey, so ni tepung dan ni kita boleh masukkan tauge dalam acuan kita, adunan kita. Kita kena masukkan sekali tauge ni dalam adunan. adunan. Udang je kita asingkan. So kita gaulkan tepung yang dah naik tadi dengan tauge. Betul, sekejap ni. Jadi untuk pengetahuan kita punya penonton di Facebook, di Mini Malaysia masih lagi menjalankan promotion untuk musim cuti sekolah, iaitu kita ada swimming pool untuk harga dewasa RM8 dan juga kanak-kanak RM5. Selain itu juga kita ada aktiviti lasak seperti ATV, memanah, memancing dan wall climbing. Selain itu juga kita ada aktiviti tradisional yang sekarang, zaman sekarang ni orang kurang lagi main untuk mainan yang seperti congkak, carrot, gasing, guli, sumpit dan lain-lain. Alright. So Cik Aisyah, minyak kita dah panas. So kita boleh buat acuan kita macam ni. Jadi cara-cara nak menggoreng cucuk udang ni, kita letak So kita ambil sedikit kita punya adunan. letak dalam acuan yang Betul, dah acuan yang dah dipanaskan. Okey. Lepas tu atas tu baru kita letak udang. Ya betul. So baru kita celupkan kita punya ni dalam minyak panas. So elok-elok sebab udang ni dia berair. So kadang dia akan meletup. So nampak dia punya udang tu cepat masak. Ya betul. Udang adalah jenis makanan yang cepat masak. So kalau dia melekat, kita boleh kuih sikit sebab dia tak akan melekat sebab kita dah rendam dulu. So nampak dia mudah sedikit. Udang lah untuk Ya betul. Okey, jadi untuk cara yang lebih mudah, rendamkan acuan dia ke dalam minyak panas Betul, supaya dia tak melekat. dan baru senang nampak bentuk bulat yang lebih cantik. Kita menggorengnya api kuali kita tak yang jangan besar sangat supaya nanti takut kita punya adunan dalam tak masak. So untuk goreng tu kena lebih berhati-hati sebab udang tu dia ada Berair, betul. udang dia kena letak dalam situ. Betul. Kita kena tekan sikit supaya dia melekat. So letak kita punya tepung tu dalam acuan Agak-agak, so kita kena tekan sedikit udang kita dekat dalam. supaya dia tak tercabut udang itu. Okey, untuk makluman di Facebook kita masih lagi di Mini Malaysia masih lagi menjalankan promotion musim cuti sekolah, iaitu kita ada RM10 harga tiket berharga RM8 untuk ada kanak-kanak RM5 dan selain itu juga kita ada aktiviti seperti ATV, memancing, kayak, wall climbing. Okey, untuk pengetahuan anda semua, di Mini Malaysia juga menyediakan package nostalgia iaitu makan berhidang. Kiranya makan menghidang, makan macam yang dulu-dulu Cik Aisyah. Ya betul. Di sini kita makan atas lantai macam orang dulu di dalam Duduk bersila lah. Oh, okay. Teringat mengimbau kita
Kembali pada zaman-zaman kecil dulu, tengok-tengok orang buat kenduri, kat rumah kita ada kenduri kan. Zaman-zaman kita masih sempat lagi Betul. dengan permainan tradisional. Main galah panjang petang-petang. Ya betul. Makan pun tak ada. Sekarang semua orang dah makan termeja. Betul. Kita dulu makan bawah je bersila ramai-ramai. Makan Adik-beradik. bilang. So, dalam bilang tu biasanya ada bilang yang besar dan boleh muat untuk 4 orang tu makanan. Okay. So nak booking tu berapa lama ambil masa dia? Sebelum berapa hari? Seelok-eloknya 2 hari sebelum untuk hari kejadian lah, sebab senang kita nak uruskan rumah, nak uruskan makanan dan sebagainya. Oh, I see. So kita akan makan dalam rumah lah. Ya betul. Kita akan makan di dalam, bukan rumah biasa tapi rumah tradisional yang ada dekat Malaysia ni. So berapa orang kita boleh booking? Paling sikit. Paling sikit pun dalam 5 orang ke 3 orang pun boleh. Oh, okey, kiranya lah kuantiti yang sikit pun boleh lah. Sebab ini kita nak macam nak ambil sendiri pengalaman macam mana nostalgia makan berhidang tu. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita nampak dia punya susu udang tu dah gebus-gebas. Sebab kita menggunakan modifan, jadi dia punya tepung tu nampak lagi debu dan enak dimakan. Okey. Selain itu juga, di Malaysia ni kita boleh buat event seperti macam event hari jadi ke ataupun buat Oh, boleh juga. Ya betul. Oh. Nak buat hari jadi, kita ada sediakan bilik khas untuk buat event. Dan bilik tu menarik dan cantik. Yang berdekatan dengan swimming pool. Okey. Jadi selain untuk sambut hari jadi, nak buat makan malam ke pun boleh juga. Untuk booking ataupun tanya dengan lebih lanjut, bolehlah hubungi di talian 013-313-8686. So kita goreng dia sampai ke kuningan. So bila kuning tu tanya dia dah masak. Okey, untuk pengetahuan semua, hari ini kita bersama dengan Chef Azul atau Chef Azul. Dan dengan menu yang berbeza. Menu kita hari ini adalah mi kari. So mi kari kita dah siap sediakan. Dan sekarang ni kita sedang dalam proses untuk membuat cucuk udang. Menggoreng cucuk udang. So kita dah bancur tadi. Sekarang tinggal goreng je. So lepas kita goreng ni, kita boleh toastkan dia dengan sekejap. So lepas tu kita boleh serve. Jadi untuk mengelakkan makan dengan, orang kata bila makan tu banjir dengan minyak. Jadi kita kena toastkan dia. Lepas tu letak lebih mudah letak atas dalam pinggan tu, alaskan dengan tisu. Jadi berapa lama untuk nak menunggu cucuk udang ni? 5 ke 7 minit. Sebab dia dah, tepung tu kita nak masakkan tepung tu je. Sebab udang adalah cepat masak. Tinggal dos sahaja. So untuk masakkan dough tu sendiri kita memerlukan 5 ke 7 minit. 7 minit. Sebab api dia tak boleh besar sangat. Sebab nanti kalau api besar sangat, kita punya luaran dough tu garing, dalam tu tak masak. Jadi kalau untuk tips yang nak, siapa yang suka cucuk udang yang lebih garing, boleh tambahkan telur dalam adunan tepung. Betul, Cik. Okey, kepada pengunjung-pengunjung di luar sana, hari ini menu segmen kita bersama saya, segmen Dapur MMACP. Dan menu hari ini adalah mi kari dan juga cucuk udang. Cucuk udang. Okay, selain itu di MMACP kita masih lagi menjalankan promotion musim cuti sekolah, di mana kita ada swimming pool untuk harga dewasa RM8 dan juga harga kanak-kanak RM5. Selain itu juga di Mini Nation ni kita terdapat 13 buah rumah yang tradisional di dalam Malaysia. Antaranya macam Perlis, Rumah Perlis, kita ada Rumah Kedah, Rumah Pulau Pinang, Rumah Johor, Rumah Melaka, Rumah Sabah, Sarawak. Selain itu juga, kita juga ada view yang untuk rumah ASEAN, macam rumah Thailand, rumah Brunei. Jadi bolehlah datang untuk melihat struktur rumah-rumah tersebut lah.
Selain itu juga, kita juga ada aktiviti tradisional lah. Kita tak sediakan rumah je, tapi di dalam Okey. rumah kita ada aktiviti tradisional. Contoh macam sekarang ni, kita berada di pekarangan rumah Kedah. Jadi di dalam rumah Kedah ni kita ada aktiviti seperti mengukur kelapa. Oh, okey. So aktiviti dekat rumah Kedah lah, aktiviti kukur kelapa. So diorang boleh pengunjung boleh rasa pengalaman macam mana kita kukur kelapa pada zaman dulu lah, nenek moyang kita. Selain itu dekat rumah Kedah ni kita ada macam orang kata exhibition barang-barang tradisional seperti macam kita punya ada cara orang dulu nak menuai padi, Oh, memang peralatan Kedah dululah. So Kedah memang popular dengan menuai padi. musim-musim padi. Okey, so kita dah boleh. Okey, untuk menuai padi ni dalam masyarakat petani tradisional, musim ini dikenali juga sebagai musim mengerat atau mengiau. Mengiau. Jadi musim menuai ni kebiasaannya jatuh pada musim kemarau. Bagi mendapatkan hasil padi, beberapa kaedah tradisi telah digunakan seperti mengetam, mengiau dan mengerat. Kaedah ini merupakan satu proses untuk mendapatkan buah padi ataupun kerja-kerja yang dijalankan oleh kaum wanita secara berdedau. Okey. Ataupun orang kata gotong royong lah. Bergotong royong lah. Okey. So Cik Aisyah, kita punya cucur udang pun dah siap. Saya dah agak-agakkan. So ini adalah hasil cucur udang kita. So Ya. menu utama kita hari ini adalah mi kari Dan cucur dan udang. juga cucur udang. Betul Cik Aisyah. Okey. Sampai di sini saja kita punya segmen Dapur MMHCP bersama dengan Chef Terima Azrul. kasih Cik Aisyah. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, jangan lupa datang ke Mini Malaysia sebab kita kat sini ada banyak benda yang orang tak tahu. Okey, betul. Culture Malaysia ni sebenarnya. Jadi bolehlah datang ke Mini Malaysia. Selain itu juga kita ada promotion seperti swimming pool. Untuk harga dewasa RM8 dan untuk harga kanak-kanak RM5 sahaja. Selain itu juga kita ada aktiviti lasak seperti ATV. Kita ada memancing, kita ada memanah, kita ada wall climbing. Okey. Dan Mini Malaysia juga menyediakan pakej nostalgia iaitu makan berhidang. Untuk mendapat ataupun mendapat info lebih lanjut, bolehlah hubungi di talian 013-313-8686. Sekian saja daripada saya dan juga Chef Azrul. Jangan lupa bersama kita dalam segmen minggu depan pada hari yang sama dan waktu yang sama. Terima kasih. Alah canggung, maksilah macam canggung. Canggung mengalir-alir. Nasi kuning sayang mulailah yang ayam. Namanya ayam, Dalam langala ayam. ai sedapkah ayam. Mari dimakan dijaga singkang. Alah canggung, maksilah macam canggung. Canggung